Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita baca ni kita tengok baru ni hadis yang keempat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah bil 'isha hatta dhahaba 'ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu ini baru ni tak? Hadis nombor 4. Telah masuk waktu sepertiga malam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Pada satu malam hari dengan sebab sembahyang Isyak hingga habis kebanyakan malamnya. Iaitu pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dah waktu Isyak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentakhirkan. Rasulullah telah menunda, yakni Rasulullah pelewatkan semaya Isyak hinggalah habis dengan sebab sembahyang hingga habis kebanyakan malamnya. Maknanya malam dia tu berlalu lewat sehingga kita kata masuk dekat-dekat waktu sebelum fajar lah maknanya. Maknanya Nabi pelewatkan semaya. Dia apabila bila Nabi pelewat semaya tu, Nabi kata, maka Nabi baru keluar. Kemudian keluarlah ia Nabi, maka sembahyang ia. Dan setelah Nabi semaya dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ialah waktunya yang terpilih dan yang afdal. Sekiranya tiada kesusahan atas umatku, pasti aku lewatkan dia kepadanya. Maknanya Nabi semaya waktu Isyak ni lewat sehingga kita kata sebelum fajar lah, maknanya berlalunya waktu Isyak begitu banyak sehingga dekat-dekat nak habis dah waktu dia tu. Kita kata pukul berapa? Pukul 4 ke 3 pukul 4, maknanya banyak ala dekat-dekat dengan fajar dah. Ketika tu Nabi kata laula an asyqa ala ummati. Maknanya jikalau tidak ada kesusahan ke atas umatku, nescaya Nabi suruh semaya waktu tu. Tapi payahlah waktu tu kita nak bangun dah. Subuh pun kadang-kadang lewat dah umat Nabi Muhammad ni. Jadi kalau nak semaya Isya pula masa tu, telocong tinggal. Kalau nak semaya Isya masa tu, mungkin kita akan tidur dulu. Bila tidur ni, akan tinggal waktu semaya. Sebab itulah Nabi kata kalau tidak menjadi kesusahan, maka Nabi suruh umat dia semaya waktu Isyaknya pada waktu tu. Tu pada minggu lepas lah. Jadi pada minggu ni hadis yang keberapa? Ke-7 kita buti pun ni tak? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Muttafaqun alaih. Wa li Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa qala sajdatan badala rak'atin thumma qala was-sajdatu innama hiya ar-rak'atu. Baik, hadis yang ke-7 masih lagi kita dalam bab Kitabus Shalah dan kita masih lagi membicarakan tentang al-mawaqit, waktu semaya. Jadi di dalam hadis sebelum daripada ni kita telah pun belajar berkenaan dengan waktu-waktu semayang. Jadi hari ni kita sambung lagi berkenaan dengan waktu semayang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Bahwasanya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa yang Nabi sabda? Man adraka minas subhi rak'atan. Sesiapa yang mendapat sesiapa. Sesiapa yang mendapat man tadi. Mendapat apa? Minas subhi, daripada sembahyang subuhnya. Apa yang dia dapat? Raka'atan, dia mendapat satu rakaat. Bila tu? Satu rakaat dia dapat tu. Qabla an tatlu'asy syamsu, sebelum terbit matahari. Bila gitu, faqad adrakas subha, maka sesungguhnya mendapatlah ia man tadi akan subuh sebagai sembahyang tunai, bukannya qada. Jadi cara untuk kita mendapat sembahyang tunai ialah apabila kita mendapat rakaat. Kita mendapat satu rakaat di dalam waktu. Subuh 2 rakaat. 1 rakaat duduk dalam waktu, 1 rakaat lagi berada di luar waktu. Maka subuh tu dipanggil subuh yang tunai. Bukan subuh yang qada. Tapi jangan buat amal ni Cikgu Mak. Dan jangan buat amal ni. Lama kita kata kalau boleh serakaat dalam waktu pun boleh. Dah fadilat ataupun kita sudah dapat waktu subuh yang tunai, tapi jangan kita buat amal. Ni misal kata salah kita bangun lewat ke, kita semaya. Maka kita nak hukumkan sembahyang subuh kita tadi, adakah sembahyang subuh tu sembahyang tunai ataupun sembahyang yang qada? Maka seandainya kita mendapat 1 rakaat di dalam waktu, 1 rakaat lagi di luar waktu, maka sembahyang subuh kita itu dikira sembahyang tunai. Sembahyang tunai bukan sembahyang qada. Dan sekiranya kita tidak mendapat rakaat di dalam waktu, misal kita kata kita hanya pukul 7.59. 7.59 saat dia tu dekat-dekat dengan pukul 7. Pukul 7 tu habis dah waktu subuh. Tak ada rakaat. Allahu Akbar kita semaya. Allahu Akbar. Maka kita pun pakai selalu dah. Kita pun baca Fatihah ke apa tu? Sebelum daripada tu masuk pukul 7. Naik dia kita pukul 7. Sebelum kita rakaat. Maka jika kita belum rakaat lagi, maka kita tidak mendapat waktu subuh. Sebab itulah kalau kita bangun lewat, kita duduk baca ayat panjang lah. Lama kita dah lah kita bangun lewat. Hari Jumaat, pagi Jumaat tu kita bangun lewat, kita baca pula surah Sejadah pula. Dah lah kita lewat, bangun baca surah Sejadah pula. Bila kita bangun baca surah Sejadah, kita tidak mendapat rakaat tu. Panjang kita baca ayat Sejadah, terus Sejadah sujud lagi, lepas kita bangun pula. Lepas tu baru kita rakaat. Kita tidak mendapat rakaat di dalam waktu, maka sembahyang kita menjadi sembahyang qada. Bukan sembahyang yang tunai. Sebab tara dia ialah apabila kita mendapat rakaat. Nanti kita akan belajar pula bab apa nama ni, bab sembahyang apa nama ni Jumaat. Sembahyang Jumaat, orang yang mendapat 1 rakaat dengan takmir, orang yang mendapat 1 rakaat dengan takmir, maka dia mendapat Jumaat. Maknanya dia akan tambah apa nama ni 1 rakaat. Kita mari sembahyang lewat, kita kita 1 rakaat dengan takmir. Nanti kita tambah kare, kita tambah 1 rakaat. Kalau kita tak ada rakaat, kita mari tak ada 1 rakaat pun dengan tak ada 1 rakaat. Kita mari tu kita duduk tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir sembahyang Jumaat. Maka kita tambah, bukan kita tambah 2. Kita kena tambah berapa? Kita kena tambah 4 Cikgu Mak. Ada lebat sembahyang Jumaat. Tak ada. Kalau kita ada 1 rakaat dengan takmir, kita ada sembahyang Jumaat, kita tambah sah. Kita ada 1 rakaat ya. Rakaat kedua kita ada dah. Kita bangun tambah 1 rakaat ya saja. Tapi kalau kita tak ada 2 rakaat sembahyang Jumaat, kita duduk mari-mari duduk tahiyat akhir.
Kita tambah bukan tambah 2. Kita niat sembahyang Jumaat. Tetapi kita kena tambah berapa? Berapa kita tambah? Pak. Pak. Tu bab sembahyang Jumaat tu. Nanti kita belajar bab sembahyang Jumaat. Ni kita tak masuk lagi bab sembahyang Jumaat. Sebab ada orang dia tambah, ada orang tambah pak, ada orang tambah so. Lagu mana keadaan? InsyaAllah kita akan belajar dah. Ada kalanya orang mari lewat. Dia Jumaat tu hok nambah tu. Dalam bab sembahyang Jumaat dia sebut. Hok nambah. Ada orang tu dia berimeh dengan orang yang tambah pak. Ada tu dia berimeh dengan orang yang tambah sah. Dia mari, orang 2-3 orang ni mari. Mari lewat-lewat saja ni. Mari lewat. Jumaat pertama boleh jadi dia tambah sah. Lepas tu pula dia tambah apa nama ni pak. Orang mari pula, ada pula bawa lewat pula mari. Mari lewat pula. Lewat. Dia lewat tapi dia berimeh dengan orang yang tambah sah. Nah, dia akan jadi tambah sah. Kalau kira dari segi lewat hal ni. Lewat hal yang kedua ni. Dia lebih lewat sebab dia ni jadi bukit-bukit anak dia cucu. Pekat cucu dah makmum ni. Waktu tu kena tambah pak. Padahal dia ada dengan tikmih hak sah. Tapi dia tambah pak. Sebab apa? Sebab dia tak ada dengan tikmih. Dia tak ada dengan tikmih hak Jumaat tadi. Dia tak ada satu rakaat pun tak ada. Maka dia tambah kena tambah pak. Hak ni makmum yang kedua dah. Tapi dia mari berimeh dengan tikmih yang hak ada yang pertama. Maka dia tambah satu lagi. Nanti kita belajar bab sembahyang Jumaat lah. Cuma mau sebutnya kepentingan kita mendapat rakaat. Bila kita mendapat rakaat, satu rakaat sembahyang subuh, maka satu rakaat lagi berada di luar waktu, maka dihukumkan sembahyang kita tu adalah sembahyang tunai, bukan sembahyang subuh. Bukan sembahyang qada. Tu Syekh Al-Marbawi kita terai dah tu. Sebabnya dalam hadis ni dia sebutnya man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subuh. Sekat tu ya. Sesiapa yang mendapat ia akan daripada sembahyang subuhnya satu rakaat sebelum terbit matahari, maka sesungguhnya mendapat ia akan subuh. Sekat tu je. Maka diterai lagi oleh Syekh Al-Marbawi kita sembahyang subuh tu sebagai sembahyang tunai, bukannya qada. Takut kita tak faham lagi dak. Tak kita subuh ni subuh ke apa? Subuh ke apa? Subuh gajah ke subuh ke apa? Tak. Subuh itu adalah subuh tunai. Bukan subuh qada. Satu. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adrakal asra. Dan sesiapa yang mendapat sesiapa mendapat apa? Mendapat akan satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum lenyap matahari. Yang sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari, dia dapat satu rakaat. Dia semaya tadi dapat satu rakaat di dalam waktu. Maka sesungguhnya mendapat ia akan asar itu tunai. Dia mendapat asar itu tunai. Dan jika memperbuat dia tadi akan 3 rakaat kemudian daripada lenyap matahari sekalipun. Mayasa 4 rakaat. Dia danya 1 rakaat saja. 3 rakaat lagi dia buat dalam waktu maghrib dah. Maka semaya dia tadi bukan semaya qada. Semaya dia adalah sembahyang yang tunai. Walaupun kebanyakan daripada semaya dia tadi adalah berada di dalam waktu maghrib. Okay, dia mari semaya, dia ada 1 rakaat je dalam waktu asar. 3 lagi duduk dalam waktu maghrib dah. Sama banyak dengan semaya maghrib. Maghrib 3 rakaat, dia semaya asar. 3 lagi duduk dalam waktu maghrib. Maka status semaya dia adalah sembahyang yang tunai. Sebab apa? Sebab dia ada yang pertama tadi. Itu penting semaya kita ni biar widdah. Kalau kita lewat, kita kena widdah rakaat yang pertama tadi. Maknanya kita kata jangan baca ayat panjang lah. Ataupun kalau kita rasa kita tak ada lagi, baca setakat Fatihah aja. Waladdallin amin. Rakaat Allahu Akbar. Ada rakaat. Daripada kita kejar hak sunat, kita nak baca surah menyebabkan keluar daripada waktu, menyebabkan status semaya kita bukan lagi semaya tunai, tapi menjadi semaya yang qada. Baik. Jadi 2 semaya yang diterangkan dalam hadis ni, iaitu yang pertamanya semaya subuh. Orang semaya subuh, dia ada 1 rakaat
di dalam waktu subuh selagi duduk luar waktu terbit dah matahari, maka dia tetap mendapat status semaya dia semaya yang tunai, bukan qada. Sama juga semaya asar, semaya asar 4 rakaat, dia dah hanya 1 rakaat saja di dalam waktu, maka 3 rakaat lagi berada di luar waktu, maka statusnya tetap sembahyang yang tunai, bukan semaya qada. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu. Dan bagi Muslim, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, iaitu hadis yang bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis muttafaqun alaih, hadis yang muwafaqah, yang join antara Bukhari dengan Muslim. Gagahlah dah, sahih hadis ni. Cuma dia sebut sini bagi wali muslimin, dan bagi Muslim pula an Aisyah radhiyallahu anha nahwu, dan bagi Muslim diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha seumpamanya, serupa wa qala sajdatan badala min rak'atin. Berkata ia, hak dalam Muslimnya, satu sujud ganti kata rakaat. Dalam Muslimnya tepat rakaat itu dia tukar dengan sujud. Thumma qala was-sajdatu, dan kemudian berkata dia, iaitu Muslim, was-sajdatu innama hiya rak'atu. Kemudian berkata ia Muslim, dan sujud itu hanya saja ialah rakaat. Sama juga. Dalam Muslim tepat apa nama rakaat disebut apa nama ni sajdatan. Disebut satu sujud. Bila dapat satu sujud, maka dia pun dapat apa nama ni rakaat. Maka di sini sebenarnya antara Muslim dengan apa nama ni Bukhari tidak kata beza dah. Semua dari segi guna sujud dengan apa nama ni rakaat saja. Sebab apa? Sebab apabila kita mendapat rakaat, maknanya rakaat tadi tu jadi sempurna. Bila kita katalah mendapat rakaat saja. Adakah tak jadi sujud ke apa sama sekali? Tak. Apabila kita mendapat rakaat. Bila kita mendapat rakaat, artinya kita mendapat keseluruhannya. Keseluruhan hak yang pertama, pada rakaat yang pertama. Semua sekali. Daripada Fatihah, daripada rakaat, i'tidal, sujud ke apa semua sekali, sempurna dah. Kita tidak perlu tambah-tambah dah. Sebabnya apabila rakaat, dia menyempurnakan sujud. Dia dapat dia pada rakaat tadi, di rakaat bila dikira tepat rakaat tadi, bila dapat ianya, maka dikira dia mendapat rakaat. Dia mendapat satu rakaat. Dan sempurnalah. Bila mendapat rakaat itu sempurna semua sekali. Gitu dah. Boleh faham dah? Pentingnya nak jadi satu rakaat tadi. Arti satu rakaat ialah merangkumi daripada rakaat dan juga sujud tadi. Dua sujud tadi duduk sempurna belaka dah. Tidak perlu kita buat lagi dah. Kita tahu kalau kira rakaat tadi, kalau kita kira setakat sujud, lepas tu lagu mana setakat rakaat saja, dua sujud tu lagu mana kena buat lagi ke? Ada dah. Sempurna dah, semua sekali sempurna dah. Dikira apabila dapat rakaat tadi, maka orang panggil satu rakaat itu sempurna semua sekali. Maka berada di dalam waktu, lah. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu muttafaqun alaih wa lafzu Muslimin la salata ba'da salatil fajri. Baik. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata ia Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata dia? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, tiada sembahyang sunat kemudian daripada sembahyang fardu subuh hingga terbit matahari.
Tak ada sembahyang. Selepas daripada sembahyang subuh tidak ada sembahyang dan sehinggalah terbit matahari. Wala salata ba'dal asri hatta taghibasy syamsu. Dan tiada sembahyang sunat kemudian daripada sembahyang asar, fardu asar hingga lenyap matahari. Muttafaqun alaih. Bersetujuanlah atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wa lafzu Muslimin. Dan lafaz Muslim pula la salata ba'da salatil fajri. La salata ba'da salatil fajri. Dan lafaz bagi Muslim tiada sembahyang sunat kemudian daripada sembahyang asar, sembahyang fajar. Kita tengok tak? Orang yang pergi Madinah, orang pergi buat umrah ke, pergi haji ke, pergi Madinah. Dia berebut-rebut nak pergi semaya di Raudhah. Berebut-rebut nak semaya di Raudhah. Maka ita peluang semaya di Raudhahnya iaitu bila? Iaitu selepas daripada semaya subuh. Ada orang yang semaya selepas daripada semaya subuh. Sedangkan Nabi kata la salata ba'da subhi. Tidak ada semaya sunat selepas daripada semaya subuh. Ataupun la salata ba'da salatil fajri. Tidak ada semaya sunat selepas daripada semaya fajar. Mana ya pakak pergi apa nama ni semaya pergi semaya di Raudhah tadi selepas daripada semaya fajar. Jadi Nabi kata tak ada. Lagu mana tu? Mana Cikgu Mak? Pergi Mekah. Duk kacau masa tu ke? Jangan buat deh. Dia kata ni tanah haram ke? Tanah haram ni tanah haram Mekah. Kok yang boleh semaya sama tu? Boleh semaya, boleh takwah tu ya, tanah haram Mekah. Bukan tanah haram Madinah. Ustaz nak tanya segini. Ya. Kalau qada boleh tak? Kalau kita qada. Qada. Qada lepas-lepas lah. Qada apa kalau boleh waktu tu tak sah. Tak boleh juga. Walaupun sini dia kata semaya sunat. Ya, semaya sunat atau alihnya dia. Semaya qada tu bukan semaya sunat dia. Tapi tak sah lah. Moga waktu tu orang panggil waktu yang tidak dibenarkan semaya dia. Sini dia ada ni apa ni cikgu tak? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tu tiada sembahyang sunat. Walaupun dalam lafaz hadis tu la solata saja. Hak hadisnya la solata, tidak ada sembahyang. Cuma Syekh Al-Marbawi dia terai takut ke tanya. Supaya cikgu tanya ni lah, qada lagu mana? Sembahyang mayat lagu mana? Sembahyang mayat. Sembahyang sunat. Ramai ke orang sembahyang mayat lepas pada asar pun ada. Sebabnya yang dimaksudkan dengan semaya sini la solata ni iaitu tiada semaya sunat. Lepas hadis tidak sebut semaya sunat, dia sebut la solata, tidak ada semaya. Tidak ada semaya. Tidak ada semaya selepas daripada subuh. Tak ada. Semaya lepas daripada sembahyang subuh, iaitu lepas semaya subuh kita lah. Lepas semaya subuh kita, bukan lepas semaya subuh orang. Lama kita kata, tak boleh semaya dah, kitanya orang sudah dah semaya masjid, kita baru bangun. Kita baru bangun, kita bunyi wah speaker. Tak semaya dah kita, lepas semaya subuh. Dia kiranya semaya kita. Semaya kita bukan semaya orang. Semaya sunat. Kita faham daripada semaya sunat ni kak, selain daripada semaya sunat, bolehlah. Semaya jenazah, apa tu, bolehlah. Tapi hak pertanyaan apa nama ni cikgu mak tak ni dah. Lepas subuh boleh ke tak semaya qada? Kalau nak kira ni, hak tak bolehnya semaya sunat. Semaya selain daripada semaya sunat boleh. Tapi kita tak usah carilah masa tu. Kita nak qada, kita cari waktu lain hak banyak lagi. Waktu yang bukan dipanggil waktu ni Nabi tidak membenarkan semaya sunat. Dia ada pula kita akan belajar pula bab semaya sunat ni, semaya sunat yang ada sebab dan semaya sunat yang tidak ada sebab. Ni semaya sunat di atasnya semaya sunat nafi. Semaya sunat yang tidak ada waktu, kita semaya sunat saja-saja. Kita buat semaya sunat Kalau kita kata lalan ini kita boleh semaya sunat. Dia panggil sunat mutlak. Sunat mutlak ni kita boleh semaya bila-bila masa sahaja.
semaya duha habis dah kita buat lapar dah. Semaya duha lapar 12 banyak dah kita semaya. Maya ajak lagi. Tak ada dah nak maya gapo tapi kita ni minat nak semaya. Maka kita semaya itu dipanggil sunat mutlak. Ni sunat ni. Sunat ni dibenarkan bila-bila masa sahaja tetapi selepas daripada semaya fajar tak benar. Lepas pada semaya asar tak benar. Itu dipanggil sunat mutlak. Semaya yang tidak ada waktu apa-apa. Maka tak boleh kita semaya. Semaya jenazah lagu mana tak ada semaya jenazah? Boleh ke tak? Boleh kan? Semaya sunat. Semaya sunat. Semaya sunat ya tak boleh. Semaya jenazah boleh. Sebab semaya jenazah tu dia panggil sembahyang sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang dia tu adalah fardu kifayah. Jadi sininya Syekh Al-Marbawi terang kepada kita, takut kita tak faham ataupun kita pukul borong, la salata ba'da subhi, tidak ada semaya. Tak boleh berlaku semaya? Tak. Tiada sembahyang sunat. Terutama sekali sembahyang sunat mutlak. Contohnya kita kata sembahyang sunat. Kemudian daripada semaya sembahyang fardu. Semaya ajak. Tak boleh itu semaya ajak, semaya sunat. Semaya ajak. Berasa nak buat semaya ajak bila? Lepas waktu asar. Tak boleh. Tak. Sebab itu adalah sembahyang sunat yang tidak dibenarkan. Wala salata ba'dal asri. Dan juga tiada sembahyang sunat kemudian daripada sembahyang fardu asar hingga lenyap matahari. Tak sedut kaca buatlah sembahyang sunat tadi. Kalau rajin pun buat. Selepas daripada sembahyang maghrib ataupun selepas daripada lepas kita sembahyang duha, bolehlah kita buatnya. Dan dia kata, dan lafaz bagi Muslim pula tiada sembahyang sunat kemudian daripada sunat fajar. Walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sama lagi dak. Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Hina tatlu'us syamsu bazighata hatta tartafi'a. Wa hina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tazula syamsu. Wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil ghurubi. Baik. Wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadits Abi Hurairah min hadithi Abi Hurairah bisanadin dha'ifin. Baik. Dan bagi Muslim diriwayatkannya daripada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ni di dalam Muslimnya ada lagi. Ada lagi tambahan dia lagu mana? 3 waktu yang telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegak ya Rasulullah akan kami bahawa kami sembahyang padanya. Ada 3 waktu depan ni yang mana Nabi larang kita semaya. Wa an naqbura fihinna mautana, dan bahawa kami kuburkan di dalamnya akan orang-orang yang mati bagi kami. 2 perkara yang Nabi tegah, Nabi larang. Pertamanya sembahyang. Yang keduanya menguburkan mayat, tanah jenazah. Ada 3 waktu. Kita berkenalan dulu dengan Uqbah ni. Uqbah ni yang meriwayatkan hadis ni, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ialah dia tu nama dia Abu Hamad Uqbah bin Amir Al-Juhani. Adalah ia pemerintah negeri Mesir dari pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Uqbah ni, dia ni menjadi pemerintah di negeri Mesir semasa pemerintahan, siapa dia? Semasa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan daripada kerajaan Umayyah. Semasa Muawiyah menjadi khalifah, dia melantik Uqbah bin Amir ini menjadi penguasa ataupun pemerintah di negeri Mesir. Jadi orang hebat lah. Kalau Muawiyah latih jadi pemerintah ni, dia ni adalah seorang sahabat yang hebat. Dan dia ni
dan meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Dan kuburnya masyhur sekarang di Mesir, diziarahi orang. Di Mesir ni ada kubur dia. Kalau pergi di Mesir ada kubur dia yang diziarahi, Al-Juhani. Dia di Mesir ni dia ada tempat kubur-kubur yang mana dia ni ada pemerintah dia tu, dia besar kubur dia tu. Kata silap hamba ni, kubur Al-Juhani ni, Mukbah ni, dia biasa ya kubur dia. Tidak kata ada kubur setengah-setengah kubur tu kan. Itu. Dia, kamu tengok, kubur ni, ditulis ni as-sahabi, ni sahabat Nabi, tapi biasa saja kubur dia. Ada kubur tu, orang bubuh macam-macam, terutama kubur-kubur hok jenis wali-wali kan. Baik. Lagu mana dia kata? Ada 3 waktu dia. Uqbah kata, Nabi raya ada 3 waktu yang mana dilarang kita ni sembahyang. Ya. Dilarang sembahyang dan dilarang untuk mengubur. Ya, betul. Ya. Ustaz mana tanya sekali lagi. Minta Betul mana? ni. Minta mana Ya, tanya ya, sekali lagi ni. Nak tanya sekali lagi. Minta Apa mana? cikgu ni? Amo tu tahu Haji ni, Ghazali, Amo tu tahu Ghazali. nak tanya sekali Ya, ya, lagi. ya. Lepas maya subuh. Ada. Sembilan. Ya, ya. Poli. Ya, ya. Poli. Teruskan. Mau lepas maya subuh. Ada waktu Ya, ya, lagi lah. Amo balik kodo subuh mana? dulu. Lepas maya subuh, amo balik ada waktu lagi. Ya, ya. Ada waktu lagi lah. Amo balik kodo subuh dulu. Tak boleh lah tak? Dia Bagaimana? semaya qada ni dah. Hamba sebut tadi dia. Semaya ni tak boleh semaya sunat, tak boleh kan? Semaya sunat. Semaya sunat. Semaya qada tu bukan semaya sunat. Jadi kalau kira kat, kalau bukan semaya sunat, hamba sebut tadi dah, semaya jenazah ke apa tu bukan semaya sunat, bolehlah kita semaya dia. Tetapi kalau boleh kita elakkan daripada kita semaya pada waktu tahrim ni. Waktu-waktu yang dilarang ni. Tapi waktu tu masih panjang lagi lah. Kadang-kadang kita lepas jemaah di masjid, kita balik maya qada subuh pula. Dia tanya, boleh kita takut. Asal dia tak termasuk dalam semaya subuh, tidak termasuk semaya qada, tidak termasuk dalam semaya sunat. Boleh kita semaya. Cuma orang kata kalau boleh kita elakkan. Semaya subuh ke semaya qada ke ataupun pasal waktu tu waktu yang orang panggil waktu tu nama waktu tahrim orang panggil. Waktu tahrim waktu yang diharamkan kita semaya waktu tu. Cuma diharamnya hak nyatanya ialah semaya sunat. Dan kita kata memang tak ada jadi masalah, bukan setakat qada semaya. Ada orang tu dia tak ada semaya sunat. Kita katalah dia pergi di masjid, orang qamat ada. Maka semaya sunat sebelum subuh dia tak semaya. Dia boleh semaya, lepas pada tu bangun semaya, lepas pada semaya subuh dia pun semaya. Takut dia banyak hari, takut dia tak ingat. Boleh. Boleh. Cuma hamba kata kalau boleh kita bab semaya tu bab semaya mana-mana semaya tu kalau boleh kita hormati waktu tu adalah waktu tahrim. Tapi tidak menjadi kesalahan lah kita nak semaya qada ataupun kita nak semaya jenazah. Sebab dia tidak termasuk di dalam sembahyang sunat. Boleh tu? Tak boleh lah. Boleh dah dah. Okey. Amba kata tadi dah, sembahyang yang tak boleh ialah sembahyang sunat. Sembahyang sunat atau alihnya. Terutama sekali sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat yang tidak ada waktu. Tiba-tiba kita berasa nak pergi sembahyang waktu tu. Maka tidak dibenarkan kita sembahyang. Kemudian sembahyang selain daripada sembahyang sunat, yang tidak dibenarkan tadi, sembahyang yang fardu, maka dibolehkan. Sembahyang yang fardu iaitu sembahyang qada, lagi sembahyang sembahyang jenazah. Boleh. Cuma berkata kalau boleh kita elakkan kita buat
Sebab apa? Sebabnya kalau kita buat di masjid, katalah kita buat di masjid semaya qada, orang kata, dia tu semaya gapo tu? Walhanya kita buat tu, kita buat semaya qada. Qada tu tak kira sama ada qada fardu ataupun qada sunat. Hak biasa orang buatnya. Dia takut tak teringat. Tadi tak ada semaya sunat sebelum subuh. Maka bolehlah dia bangun semaya sunat sebelum daripada dia semaya sunat qada. Tidak qada juga tu. Kalau semaya subuh, dia bukan qada, silap dia amal dia. Kalau kita pergi semaya di masjid, orang qomat dah. Kita pun tak ada semaya sunat. Kita pun terus semaya subuh. Lepas semaya subuh kita bangun. Maka semaya sunat tu tidak qada lagi sebab dia masih lagi dalam waktu subuh. Boleh kita bangun semaya. Bukan qada tu. Dia qada ni semaya ia telah keluar daripada waktunya. Kalau kita semaya sunat sebelum subuh, tetapi kita buat lepas pada subuh, kita tidak panggil semaya tu qada lagi sebab dia masih lagi berada dalam waktu subuh. Cuma kita buat tu kemudian kerana kita tak ada semaya sebelum semaya subuh tadi. Boleh tak? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Beres. Beres tak? Mana saat ni dah? Satu. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pertamanya waktu terbit matahari. Pada permulaan terbitnya hingga naik tinggi ia qadas galah ataupun 2 galah. Ni sini dah. Orang semaya apa ni? Orang semaya Isyraq ada. Orang semaya Isyraq. Kan kita tengok tadi hadis Nabi tadi deh. Hadis Nabi tadi, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Hadis hak atas. Tidak ada semaya sunat kemudian pada semaya fardu subuh hingga terbit matahari. Nah, kemudian waktu sini pula tidak dibenarkan semaya dengan menguburkan mayat, iaitu hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pertama waktu terbit matahari pada permulaan terbitnya hingga naik tinggi ia qadas galah. Kalau dia nak semaya Isyraq, boleh kau dia semaya? Katalah waktu Isyraq atau waktu syuruknya pukul 7. Boleh ke tak kita semaya pukul 7? Boleh ke tak semaya pukul 7? Jadi, kalau kita faham daripada 2 ni kita pelaga, bermakna pukul 7 tu waktu syuruk, jangan tidak ada semaya sunat selepas semaya fajar sehinggalah terbit matahari. Tak ada semaya. Kemudian mari pula kita pelaga dengan hadis ni pula, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pertama waktu terbit matahari. Pada permulaan terbitnya, mana bila permulaan terbit? Pukul 7. Hingga naik matahari sekadar segalah ataupun 2 galah. Maknanya kita tidak dibenarkan semaya sunat daripada waktu lepas semaya subuh kita sehinggalah naik matahari segala. Sebab itulah bagi orang yang nak semaya Isyraq, baiklah dia pelewat. Sebab situ tu dia jadi semabur tu. Kalau kita pelaga 2 hadis ni, dia akan jadi semabur. Pukul 7 tu, kalau nak kira hadis yang pertama, boleh dah semaya. Sehinggalah hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit matahari, boleh dah kita semaya. Tapi hadis yang kedua pula hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Permulaan terbit matahari sehinggalah matahari naik qadas galah ataupun 2 galah. Jadi bagi orang yang nak semaya Isyraq, maka lebih baik, lebih selamat dia semaya apabila matahari naik segala. Dan kita tengok dalam kitab fiqh, dalam bab semaya sunat, kita tengok bab semaya Isyraq dan juga semaya duha, ada ulama mengatakan sembahyang Isyraq dengan duha ni adalah sembahyang yang sama saja. Bila sebut Isyraq dengan duha, sama. Patutlah. Itu disebut dari kitab fiqh lain. Semaya duha dengan Isyraq adalah semaya sama. Patutlah ya benarnya. Satu pandangan. Satu pendapat lagi, semaya duha dengan Isyraq adalah sembahyang yang lain-lain.
Isyraq suku, duha suku. Bermakna sebanyak-banyak duha lapan kita buat. Mana kita boleh buat isyraq dulu 2, kemudian kita buatlah hak lapan. Maknanya duha tu lain. Tak? Isyraq pula lain. Tu pandangnya ulama lain pula. Jadi kita nak ambil jalan selamat untuk semaya isyraq dan duha ni. Apabila matahari naik segala, kalau pukul 7, dia biasanya 20 minit ataupun 30 minit selepas daripada terbit matahari, masuklah waktu duha. Katalah pukul 7, pukul 7 tu terbit matahari. Maka kita semayalah isyraq pada pukul 7.30. Selepas pada kita semaya isyraq, kita semayalah duha pula. Jadi selamat dah lah. Bila kita pelaga, 2 hadis ni jadi selamat kita semaya duha, semaya isyraq. Di mana kita semaya isyraq? Kita semaya pada pukul 7.30. Sebab apa? Sebabnya joket kita nak ambil isyraq, terbit matahari syuruk tu, sebabnya hadis yang pertama ni memanglah sehingga terbit matahari. Tetapi hadis yang kedua ni pula hina tatlu'u syamsu bazighata hatta tartafi'a. Sehinggalah daripada terbit matahari tadi sehinggalah naik matahari qadar segala tadi. Boleh faham tak? Insya-Allah dah. Kita buat pukul 7.30 selamat dah. Ataupun pukul 8 selamat. Selamat daripada orang panggil semabur waktu tadi. Satu situ dah. Ustaz tanya Ustaz. Ya. Ustaz, tanya sikit. Ya. Dia dalam Al-Amsakiyah dia tulis 14 minit selepas terbit matahari. Lagu mana tu? 14 Isyraq. 14. Lepas tu 14 lagi tu baru dah duha. Dia tulis mana 14? 14 minit selepas terbit matahari dan 14 minit lagi tu baru dah duha. Kau ngaji mana tak ingat dah tak ingat dah. Waktu isyraq tu 14 minit selepas naik selepas daripada naik matahari. Naik matahari. Oh ni anak ambo baru jumpa hari ni ambo tanda ambo apa nama ni tanya khabar pula orang-orang. Hari sikit. 14 isyraq. 14 minit isyraq. 14 minit selepas terbit matahari tak? Lepas tu 14 minit lagi duha. Dia 28 minit duha. 28 minit dia? Kalau duha 28 minit. Duha dia? Ya. Ajil belajar apa ni falak ke? Ada belajar falak? Tak belajar Ustaz. Ajil. Tak belajar. Tak belajar. Takut ada belajar falak. Patut apa ni? Haji Mak Daud tu tahu dia surveyor tu. Ada orang ahli falak. Dia juru belajar falak. Hamba belajar sikit dulu dak. Falak ni ustaz hamba ngaji falak dulu dia kata 20 minit. 20 minit. Nanti hamba rujuk semula. Hamba rujuk semula ke apa nama ni guru falak masa hamba ngaji di Pondok Usi Tumbuh dulu. Okey Ustaz. Dia kata 20 minit. Takut dia ada pandangan lain lah. Soalnya ajil lewat ni. Nanti hamba tanya dia semula pula insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa. Dia kadang-kadang dia ilmu ni ke, dia pandangnya orang ni dia kaji lagu ni dah. Orang ni dia kaji lagu lain pula dah. Dulu ke falak dah. Ahli falak dulu. Waktu Kelantan, sejak dulu kita faham sewaktu ya dah. Kayak dulu kayak radio, sekarang masuklah waktu sembahyang fardu maghrib dan berbuka puasa bagi seluruh negeri Kelantan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Patutlah ni tidak jadi dua zon pula dah. Ya, dua zon ni. Jadi dua zon pula. Lagu mana pula dah? Dua zon patut tekah tu. Nak kira. Baik. Satu, yang kedua pula. Wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tazula syamsu. Dan pada waktu berdiri betul pepak. Pepak tengah hari ni waktu orang panggil waktu yang tidak ada bayar.
waktu tidak ada bayar tengah hari. Bahasa kita apa dia kita nak panggil? Waktu tak ada bayar. Waktu matahari tegak atas kepala. Tegak atas Waktu kepala. matahari tegak atas kepala. Pada waktu matahari tegak atas kepala, iaitu ataupun pada waktu matahari yang tidak ada bayarnya pada ketika tu. Tu situ dah. Tu dia panggil wahina yaqumu qa'imuz zahira. Pada waktu berdiri betul tepaklah tu dia, tepak tengah hari. Maknanya betul-betul atas kepala. Betul-betul atas kepala, tidak ada bayangnya. Sehingga mana? Hatta tazulasyamsu, sehingga gelincir matahari. Pada waktu tu tidak boleh kita semaya. Tak boleh kita semaya. Dia waktu dia masa dia tu tidak panjang mana dia. Kalau mau tengok dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani tu, dia kata qadar masa matahari yang tidak ada bayar, yang tepat betul-betul atas kepala, sekadar kita kata na'am la, gitu ya. Na'am la. Lepas tu lagi lalu dah. Ke matahari yang musim laju dah. Bumi musim laju. Ketika dia musim tu betul-betul tepat di atas dengan matahari tu, sekadar perkataan kitanya na'am la. Tu yang disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka pada ketika tu, kalau tepat tu tak, na'am la, kita tak tahu ketika mana tu. Tapi tu yang betul-betul ketika tepatnya, na'am la. Kita pun akan takbir, Allahu Akbar. Maka tidak sah semaya kita. Tidak sah semaya kita dan haram kita semaya pada ketika tu, iaitu pada waktu matahari berada di tengah-tengah kepala kita. Sehinggalah gelincir matahari. Apabila gelincir matahari, zawal dia panggil dah. Ketika gelincir, tazulah dia ada semaya satu sunat zawal, sunat gelincir. Sebelum kita semaya sunat, sebelum zuhur tu ada semaya sunat. Dia panggil sunat zawal, iaitu sunat gelincir matahari. Bila gelincir matahari, ada satu semaya. Namanya semaya sunat zawal. Hatta tazula syams, sehingga gelincir matahari. Maka apabila gelincir matahari, kita boleh semaya. Sama ada kita nak semaya sunat zawal, ataupun kita semaya sunat sebelum daripada semaya fardu zuhur. Wahina tatadayyafu asyamsul lil ghurubi, dan pada waktu cenderung matahari bagi lenyapnya, iaitu matahari cenderung bagi lenyapnya, iaitu mana? Iaitu waktu asar. Waktu asar lah. Selepas kita semaya asar tu, matahari tu nak pergi lah ke, nak turun dah, nak pergi lah ke lubang dia dah. Gitu kata dia. Matahari nak masuk lubang dah. Tak ada lubang sekali dah. Kau ada lubang, Prof? Ada lubang matahari ya? Orang tua kata matahari nak masuk lubang dah. Tak semaya asar lagi, matahari nak masuk lubang dah. Tu waktu tu. Tu maka 3 waktu tu tidak boleh kita sembahyang dan tidak boleh kita menguburkan mayat. Wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadits Abi Hurairah bi sanadin dha'ifin. Dan hukum yang kedua iaitu tegas sembahyang sunat waktu gelincir matahari di sisi Imam Syafi'i daripada hadis Abi Hurairah dengan sanad yang dhaif. Baik. Jadi lelah ni tak kita kata dia. Dua wazada illa yaumal jumu'ati, dan menambah ia padanya melainkan pada hari Jumaat. Hak tengah tu kan? Hak tengah tu dalam mazhab kita Syafi'i tu, hak tengah, hak yang kedua tu kan? Tidak boleh semaya pada waktu orang panggil waktu tadi, waktu hak jelas kata waktu tegak matahari tegak di atas kepala tu, tak boleh semaya tu kecuali hari Jumaat saja. Hari Jumaat boleh kita semaya. Larangan tu dalam seminggu tu untuk 6 hari je. Hari Jumaat sehari boleh. Sebab tu kita pergi masjid kan, kita pergi orang dekat-dekat dengan bel, kita tengok orang duk semaya lagi. Mana maya gapo dia? Tak apa hari Jumaat. Hari Jumaat beres. Hari Jumaat ni hari untuk kita menambahkan ibadat, untuk kita perbanyakkan ibadat. Ana jaga mak. Maya sunat pun kita banyak. Ni hari Jumaat agak, kalau malam Jumaat agak duk atas macam-macam. Malam Jumaat duk atas jangan klik lewat lah macam-macam deh. Tu ya.
kita duk ingatnya. Sebenarnya hari Jumaat ni banyak selawat, banyak semaya sunat. Sehingga waktu yang tidak boleh semaya, hari lain tak boleh semaya, waktu tengah hari tu, sebelum daripada zawal, matahari tak ada bayar tu tak boleh semaya waktu lain. Maka hari Jumaat dibenarkan sembahyang. Dan selaginya tempat yang dibenarkan semaya ialah di Mekah. Di Mekah, di Masjidil Haram di Mekah, manusia dibenarkan sembahyang sunat tak kira waktu mana. Sehingga waktu matahari duduk tengah-tengah waktu kata waktu tahrim tadi pun dibenarkan sembahyang juga. Kita tengok orang Mekah tu. Orang duduk semaya, orang duduk tawaf duduk semaya. Kita kata apa semaya masa ni? Waktu ni waktu tahrim, waktu tak boleh nak semaya. Tak boleh tu lain. Tak boleh tu lain. Ada pun Mekah, hak ni tidak ada tegahan. Kita tidak boleh menegah siapa-siapa dia pun daripada sembahyang ketika berada di Baitullahil Haram. Baik. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu, dan begitu juga bagi Abu Daud diriwayatkan daripada Abi Qatadah seumpamanya. Jadi pada hari ini kita belajar selain daripada tidak dibenarkan semaya, kita juga tidak dibenarkan untuk menguburkan mayat. Kalau ada masa lain kita enjoklah. Kita enjok ya pertama sekali lepas subuh. Lepas subuh. Kalau boleh enjok waktu dia. Waktu tengah hari. Enjok. Moga masa tu tak lama, dah. Kalau boleh enjok kita enjok dia. 9. Ada yang ke-9. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau orang tanya kita dia, bapa yang Mekah tu boleh kita semaya? Ni cikgu mak ada. Saat ni hamba royak ni lain tak boleh semaya waktu tahrim tadi, tengah hari tadi. Tapi Mekah ni boleh. Ni lagu mana pula ada. Daripada sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'ah sya'a min lailin aw nahar. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai anak penak Abdul Manaf, hai Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf ni jaga Baitullahil Haram, jaga tanah haram dia. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tok Nabi Abdul Muttalib ni jadi ketua. Jadi macam apa nama ni? Jadi macam Tok Ngulu lah. Duk jaga Masjidil Haram, jaga Kaabah, jaga semua sekali tu dak. Wahai Bani Abdi Manaf, wahai anak pinak ataupun puak-puak anak beranak Abdul Manaf ni, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Jangan menegah sekalian kamu akan seorang-seorang yang tawaf ia dengan ini Kaabah. Orang nak tawaf. Jangan larang. Dah. Wa shalla ayat sa'ah. Dan jangan juga kamu tegah. Jangan tegah orang yang semaya. Barang mana waktu suka ia, hendak ia sembahyang. Bila tu? Min lailin au naharin. Daripada malam ataupun siangnya. Jangan kamu tegah. Orang tu nak semaya masa mana? Waktu semaya, waktu malam ke? Waktu siang ke? Jangan kamu tegah. Jangan kamu larang. Hamba pergi satu tempat orang ngajar dak dibaca. Hamba ada tu tempat orang ngajar tu. Hamba duduk dengar orang ngajar sudah lepas pada maya maghrib. Jadi dia ngajarnya waktu tahrim. Sebenarnya dia baca kitab fiqh. Waktu tahrim dia tak boleh semaya. Jadi ada satu orang ahli jemaah tu dia tanya, ustaz dia tanya, bapa yang Mekah ni boleh semaya?
kita tak boleh sembahyang. Tapi bijak ustaz tu. Ustaz hok ngajar tu bijak. Hangpa tengok dia jawab bijak. Dia kata kan? Dia kata tempat yang tak boleh, yang boleh sembahyang ni Mekah. Tempat Mekah ni boleh sembahyang, mana-mana waktu pun, waktu tahrim ni dibenarkan sembahyang. Tempat lain tidak dibenarkan. Sebab apa dia kata? Sebabnya dia kata Mekah ni ialah nama yang disebut di dalam Al-Quran. Waktu lain, tempat lain tu tak ada. Supaya kita baca, dia kata. Mana ada sebut dalam Al-Quran? Nama baca. Tak ada, dia kata. Mekah. Kan Mekah ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Mana tu? Mana? Tak ada Mekah dia. Bibakkata mubarakan. Maknanya Mekah ni nama yang ada disebut di dalam Al-Quran. Dia tak sebut ayatnya, dia ayat Mekah ni ialah nama tempat yang disebut dalam Quran. Sedangkan tempat lain tu nama yang tidak disebut dalam Quran. Seperti baca dia ayat. Amba kata bijak dia jawab Tak bijak Prof? Bisa dia ada? Bisa. Bisa jawapan dia. Orang kampung boleh terima. Benar. Benar. Lepas tu kalau Kalau nak tanya sikit tak? Gana cikgu? Dia Mekah ni Masjidil Haram saja. So masjid kecil lain. Tanah haram. Tanah haram ke ataupun Masjidil Haram sahaja? Tanah haram kalau apa nama ni? Kalau apa ni? Zahir sini di hadzal bait. Dah. Kalau Zahir sini di hadzal bait. Mana yang tanya kita apa ayat tadi dah. Ada kata negara itu ataupun hanya di dalam Baitillahil Haram saja. Kalau Zahir sininya la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai anak pinak Abdul Manaf, jangan menegah sekalian kamu akan seseorang yang tawaf itu dengan ini Kaabah. Ni. Ni molek agak cikgu tanya tu. Amba rajak pertama jawab pula dah. Insya-Allah. Kemudian kata dia rawahul khamsatu wa sahahahu At-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Telah meriwayatkan dia oleh 5 dan mengatakan sahih oleh Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Bila-bila apa boleh tengok kitab fiqh berkenaan dengan apa nama ni? Cikgu tanya saat ni dak. Waktu tahrim. Waktu tahrim. Cikgu ni bisa juga dia tanya. Tak jumpa hari ni. Kita balik. Kita tak jawab minggu depan lah. Summa qala. Ada yang ke-10. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Asy-syafaqul humratu. Rawahu Daruqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Wa ghairuhu waqafahu ala Ibn Umar. Dan dikata dan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia asy-syafaqul humratu. Syafaq itu ialah merah di tepi langit daripada masa lenyap matahari sampai Isya. Iaitu ini nak rakyatnya, nak rakyat apa nama ni? Nak rakyat waktu maghrib ni. Yang kita sebut syafaq merah. Syafaq itu ialah syafaq mega tu tak? Waktu maghrib ialah apabila terbit matahari, apabila masuk matahari sehinggalah hilang mega merah. Hilang mega merah. Jadi asy-syafaqu ni, asy-syafaqul humratu. Syafaq itu, mega itu ialah, syafaq ni mega lah. Baca mega ke mega Mega tak?
Mega. Mega deh. Mega itu ataupun syafaq itu ialah merah di tepi langit daripada masa lenyap matahari sampai isyak. Iaitu sampai isyak ni iaitu apabila hilangnya merah tadi. Orang tanya kita, bila ditanya, apakah arti asyafaq? Asyafaq tu ialah mega. Apakah mega? Mega ialah merah di tepi langit daripada masa lenyap matahari, iaitu waktu jatuhnya matahari, turunnya matahari itu sampai waktu isyak. Bila sampai waktu isyak, iaitu apabila hilangnya warna merah itu. Itulah makna mega ataupun mega merah tu. Rawahu Daruqutni wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Telah meriwayatkan dia oleh Daruqutni dan mengatakan sahih akan dia oleh Ibnu Khuzaimah. Wa ghairuhu dan lain daripadanya. Lain daripada Ibnu Khuzaimah. Waqafahu ala Ibni Umar, dan dikatakan mauquf akan dia atas Ibnu Umar. Thumma qala wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani. Fajrun yuhramu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah. Wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu subuh wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu. Kita berhenti sekat ni dulu, insya-Allah. Panjang sikit hadis ni. Insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Tanya Ustaz. Ya? Ustaz. Ya. Dia tanya dia lepas dah ni. Ya. Kita lepas dah kita pergi semaya amal parti semua semasa kita tahiyat awal kan di Mekah tu. Tahiyat awal di Mekah, email dia cepat sangat dia baca tahiyat awal dia. Tak ada dekat kita. Jadi amalnya Ustaz sebut baru ni antara lain ialah at-tahiyatu lillah kan? Ya, ya. Hal lain. Hal lain kan at-tahiyatu lillah. Wajib. Wajib. At-tahiyatu lillah. So, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Situ ya dia patutnya. At-tahiyatu lillah. Pendek tu. At-tahiyatu lillah. Wajibnya at-tahiyatu lillah. Al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, itu sunnah. Tak wajib. Okey. Mana kalau kita tak baca. Baru dengan dia, kerja tak ada. Cepat aku dia baca. Cepat benar lah. Ambo tak berasa hak tahiyat. Ambo berasa kalau tu kalau semaya jenazah doa yang hak yang kepak tu cepat tu. Dia tak baca tak? Allahu Akbar. Assalamualaikum lalu. Kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Tu kadang-kadang ambo rasa dia tak baca. Dia pakai baca. Dia baca dalam tu. Apa ni? Yang tiga. Dia rasa dia baca Hoyak tiga dia panjang situ. Sebab apa nama ni dalam hoyak tiga tu wajib tu Allahumma fillahu warhamhu. Tu wajib. Pendek je wajibnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekat tu buat apa dah? Apa kalau kita baca panjang Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perkali Allahumma la tahrimna ajrahu pun dia baca dia tak situ lalu. Dia letak situ. Sebabnya hamba duk perhati, hamba rasa pun tak baca tak imam apa ni lepas pada apa ni takbir yang kepak. Sebabnya Allahu Akbar gak, mata gak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebabnya Allahumma la tahrimna ajrahu tu dia sunat kita baca selepas daripada takbir yang kepak. Boleh jadi dia pakai tok lalu pada pasal situ pak lama dia
kalau rakaat apa ni lepas takbir yang ketiga tu lama dia baca. Ya, betul. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Lagu mana diri cikgu mak habis dah. Amba minggu lepas dek. Minggu lepas pada kuliah hari satu lepas. Tengah hari itu mertua amba meninggal dunia. Dalam pukul 12 lebih meninggal dunia. Mana? Lepas tu balik tanah merah. Apa dia tu? Ya. Kena? Dengar. Ya. InsyaAllah kita baca sikit kepada mertua hamba dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jumpa lagi minggu depan. Kalau tak ada arang, insya-Allah. Cedoan Ustaz, cedoan. Cedoan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.